2/3 dunia. Umat Islam menguasai 2/3 dunia tidak lama selepas kewafatan Nabi SAW. Lebih kurang dalam 100-200 tahun. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis lain, khairul quruni qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik kurun umat khairul quruni, sebaik kurun qarni, kurunku 100 tahun pertama lepas Nabi diutus sebagai Nabi Rasul, selepas Nabi hijrah 1 tahun lepas itu kurun Nabi SAW. Itulah zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat serta zaman tabi'in. Kerana sejarah mencatatkan sahabat terakhir yang wafat, yang meninggal, sekitar 100 tahun hijrah atau 110 tahun hijrah. Maknanya apa? Maknanya 100 tahun lepas Nabi wafat, barulah sahabat yang terakhir wafat. Maknanya panjang. Zaman sahabat tu panjang, 100 tahun. Itu yang Nabi sebut qarn. Thumma yalunahu, kemudian kurun selepas mereka, 100 tahun kedua. Ini zaman tabi'in dan tabi'it tabi'in. Zaman-zaman imam besar, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Zaman ni 100 tahun yang kedua. Kemudian summa yalunahum, 100 tahun yang ketiga, zaman imam-imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Inilah zaman-zaman yang dikatakan sebagai salafus salih. Zaman inilah Islam sudah menguasai 2/3 dunia dan membentuk satu tamadun yang hebat. Sesatunya agama di dunia yang berjaya membentuk tamadun peradaban manusia. Tamadun Islam. Tak ada pun tamadun Hindu ada. Tamadun Hindu tak ada. Tamadun Buddha tak ada. Tamadun Yahudi ada. Tak ada. Tamadun Kristian ada. Tak ada. Yang ada tamadun Islamic civilization. Kerana sifat Islam itu dinul hayah, cara hidup. Maka dari situlah terbentuknya tamadun manusia yang berperadaban tinggi, yang menguasai ilmu pengetahuan. Manusia, orang Islam ketika itu mereka berlayar ke seluruh dunia. Cuma sejarah itu dihapuskan oleh intelektual barat, supaya kita Islam tak tahu tentang kehebatan tamadun Islam. Islam mengembara ke seluruh dunia. 500 tahun sebelum Christopher Columbus sampai ke benua Amerika, orang Islam dah sampai dah. Orang Islam dah sampai dah ke benua Amerika dan membentuk kerajaan-kerajaan pun di benua Amerika. Sama ada di Amerika Utara mahupun di Amerika Selatan, ada dah kerajaan. Tapi apabila Spanyol dan Portugis pergi ke benua Amerika ni, mereka menyerang kerajaan Islam ni dan menghapuskannya satu persatu.
serta orang-orang masyarakat, manusia yang tinggal, manusia Muslim yang tinggal di kerajaan-kerajaan di Amerika ni dibunuh dengan kejam, dan ada yang dimurtadkan. Sama modus operandi ni macam di Spanyol, Reconquista, dan benda yang sama mereka buat di Kepulauan Filipin. Sama je, mereka buat benda yang sama. Kerana ketika mereka sampai ke gugusan pulau-pulau Filipina, dah ada kerajaan Islam bertapak di situ. Nama Manila itu sendiri pun asalnya dari perkataan Arab, minallah. Maknanya ketika itu sudah ada kerajaan Islam di sana. Jadi orang Spanyol bila melihat keadaan ini, mereka melakukan perkara yang sama mereka lakukan di bumi Andalus. Sama. Baik itu sekarang ni sudah ada gelombang, walaupun gelombang itu tidak besar, tapi sudah ada gelombang orang-orang Filipina kembali memeluk agama Islam. Kerana mereka dah lihat sejarah, nenek moyang mereka dulu 500 tahun dulu rupanya orang Islam, tapi dimurtadkan oleh penjajah Spanyol. Mereka balik. Termasuklah yang menyadari hakikat ini ialah bekas Presiden Filipina Duterte. Waktu dia nak tukar nama Filipina, dia nak buang nama Filipina, so nama Filipina tu berbau penjajah daripada nama King Philip, Raja Spanyol. Nak buang nama tu, tukar nama lain, tapi tak berjaya. Jadi 700 tahun pertama umat Islam berjaya menguasai dunia, 2/3 dunia, membina tamadun yang hebat. Tetapi 700 tahun yang berikutnya, apa yang Nabi sebut dalam hadis benar-benar berlaku sampai hari ini. Yang ini kita nak urai apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini. Dalam keterangan, dia selalu bila syarah dia kata keterangan bayan. Keterangan tu dalam bahasa Arab bayan. Orang tabligh dia ada sesi bayan, kan? Cerita tentang hadis, cerita tentang kelebihan beramal, untuk mencerahkan kefahaman kita. Kadang-kadang benda yang kita buat tu, kita tahu benda tu bagus, benda tu baik, tapi kelebihan-kelebihannya jarang dikupas. Fadailul a'mal, kan? Kelebihan-kelebihan beramal. Lepas tu mereka adakan bayan. Jadi buat apa pun tahu apa kelebihannya, kan? Kelebihan mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan. Kita tahu kelebihan-kelebihan. Cumanya kelebihan fadail amal itu haruslah ada dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu tak guna lah. Kena ada ilmu. Sebab dalam ada hadis yang menyatakan, ni ada setengah kata hadis, ada setengah kata bukan hadis. Bunyinya begini: man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa nak dunia mesti dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa nak akhirat kena ada ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa nak dua-dua pun kena ada ilmu. Jadi itu yang kita tekankan kepada sahabat-sahabat kita dari jemaah tabligh. Kan, bila duduk di masjid, di surau, waktu ekspedisi dakwah tu, di samping bayan yang mereka buat, muzakarah yang mereka buat, kuliah-kuliah yang diadakan di masjid surau tu pun ikut dengar lah. Janganlah berkelompok di tempat lain, duduk sama-sama dia tak dengar pun apa yang Tok Guru di depan ni sampaikan. Tapi